Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Madispa. Hari ini saya akan bercakap tentang sektor penginapan di Mesilau. Yaitu ada 3: labor power, labor price dengan labor movement. Yang first kali dalam sektor penginapan di Mesilau ni, pekerja ni tidak hanya menjalankan satu tugas. Mereka ni, maksudnya dorang di sini ni multitasking lah. Dorang menjalankan pelbagai tugas seperti housekeeping, pengurusan pelanggan, menjalankan kerja-kerja pembersihan atau penyelenggaraan homestay. Lepas tu di sini ni pekerja ni juga menjalankan kerja kepada perkhidmatan pelanggan melalui Facebook lah, seperti yang saya tahu lah. Lepas tu perkara ini sangat dipentingkan oleh pekerja tu, kerana pekerja akan berkomunikasi dengan pelanggan untuk di sini ni dorang mau menjaga dorang punya reputasi homestay lah. Harga dorang punya homestay ni dipandang oleh pelanggan. Lepas tu cara dorang, communication dorang dengan pelanggan tu mau kena jaga. Lepas tu untuk macam dorang punya homestay ni mestilah bersih, layanan yang baik. Lepas tu sekiranya bilik ni dibersihkan mengikut daripada informan lah, daripada TJ Homestay. Kalau bilik tak dibersihkan, kebanyakannya dorang pelanggan ni kecewa lah. Ada pelanggan yang cerewet, yang minta tukar cadar, lepas tu minta tukar itu ke ini ke. Lepas tu lepas tu bagi homestay yang bermodal kecil ni pula, tenaga kerja utamanya biasanya terdiri daripada keluarga lah, ahli keluarga itu sendiri. Ada juga daripada pekerja Indonesia, yaitu Big Rock Homestay. Bagi homestay yang bermodal besar ni, saya ada tambahan juga. Pemilik modalnya ni biasanya menyediakan tempat tinggal, kemudahan utility, macam dorang punya penginapan, dorang punya pengangkutan, semua lah disediakan untuk homestay yang bermodal besar lah. Lepas tu pekerja lah yang menjalankan operasi harian. Lepas tu dorang punya kerja ni kebanyakannya ditengok dari CCTV lah. Lepas tu keuntungan yang diperoleh ni bukan saja untuk mengekalkan seterusnya labor movement di penginapan Mesilau ni. Kebanyakannya ni pekerja ni, kajian lah mendapati ramai pekerja yang tidak keluar daripada Mesilau ni. Kenapa? Orang tertarik dengan adanya homestay, pertanian, pengangkutan. Kebanyakannya ini terutamanya lah sektor-sektor pelancongan ni meningkat dekat Mesilau ni, sebab terdapat pekerja yang dari kawasan lain macam Tawau, dari Ranau, dari Tuaran, dari Semporna ni datang ke Mesilau untuk bekerja. Jadi faktor yang menarik pekerja di sini ni salah satunya kos sara hidup lah. Kenapa? Di Mesilau ni kos sara hidupnya lebih rendah. Lepas tu dari sudut pandangan lain pula, dari sudut hubungan perusahaan pula, kajian yang dorang dapati tidak wujud kesatuan ataupun persatuan kerja di sini. Tapi bagi saya, dapatan dari saya, Puan Azilila, yaitu istri kepada Tuan Samsul, beliau berkata sebenarnya di Mesilau ni ada satu persatuan lah untuk orang-orang yang lama mau buat homestay. Persatuan ini diwujudkan untuk macam berbagi-bagi homestay lah. Lepas tu sebenarnya di sini ada persaingan antara homestay, antara satu sama lain homestay untuk merebut salah satunya untuk merebut pelanggan ni lah. Jadi seperti yang saya tahu, benda ni saya tahu daripada Puan Azilila. Lepas tu mereka kata persaingan di sini sangat sengit, terutamanya untuk merebut pelanggan. Lepas tu tapi persaingan tu tidak terlalu nampak, tapi persaingan tu mungkin persaingan sehat, saya pun tidak pasti. Doktor, untuk yang Big Rock Homestay tu, pekerja yang dari Indonesia tu cakap dia pun ada terlibat dengan persatuan. Tapi persatuan tu itu persatuan yang baru punya, bukan yang persatuan daripada Puan Azilila tu punya. Dalam persatuan tu beliau kata tiada persaingan. Lepas tu
Contoh macam homestay orang full, orang bagi sama homestay lain, kira macam itu kira macam persatuan untuk homestay yang baru lah di situ, untuk yang baru. Maksudnya di sini di Mesilau ini ada dua persatuan, satu persatuan yang lama, satu lagi persatuan yang baru lah. Oke, itu untuk labor, ya itu untuk labor movement. Seterusnya saya pergi kepada labor price. Seterusnya dokter untuk kajian labor price pula. Oke, sebagian pekerja di sana ni menerima gaji basic lah, yaitu RM1.700. Lepas tu kadar gaji juga boleh berbeza. Kenapa dia boleh berbeza? Mengikut daripada satu cuti, lepas tu musim, dari apa tu size homestay itu juga. Kalau homestay itu macam homestay kecil, kebanyakannya pekerjanya diambil yang part time macam Puan Azilila tu, kebanyakannya diambil pekerja yang part time saja, yang dia bayar sehari RM50. Lepas tu selain gaji tu, terdapat juga pekerja yang prestasi, yang dia punya gaji tu atau dia punya prestasi tu berdasarkan keuntungan homestay. Sekiranya prestasi homestay itu atau pelanggan di homestay itu banyak, maka keuntungan homestay itu banyak, maka orang akan diberi bonus lah. Macam bonus kayak allowance lah, banyak lah orang dibagi. Lepas tu ada juga yang macam pekerja tempatan ni dibagi KWSP. Ini yang penting lah, yang paling penting ialah KWSP, potongan seperti KWSP per keso. Manakala bagi yang pekerja asing pula, yang macam Big Rock Homestay tu, dia punya bos ni dia bagi macam visa lah. Visa ni macam kira sambungan pasport. Sebab seperti yang kami diceritakan, Big Rock Homestay tu dia punya pekerja dari Indonesia. Lepas tu dia punya majikan ni janjikan dia untuk dapatkan balik dia punya visa, untuk hidupkan balik dia punya pasport lah. Lepas tu itu dalam modal kecil lah. Untuk dalam perusahaan yang keluarga, kira masih dalam modal kecil juga, ahli keluarganya itu mungkin menerima gaji berdasarkan dorong punya pelanggan, dorong punya customer lah. Sekiranya customer banyak, maka banyaklah pendapatan. Tapi dorang tidak menerima gaji yang tetap. Maksudnya di sini mereka ni yang pekerja yang bekerja dengan family ni, ganjaran ni ataupun pulangan duit ni kebanyakannya pembagiannya melalui keuntungan hasil daripada perniagaan lah. Itu sahaja dokter yang saya tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.